sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik. Dengan lain perkataan, 60% tanah negara baru Malaysia ini adalah Sabah dan Sarawak. Dan Persekutuan Tanah Melayu hanyalah 40%. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kau orang mana? Aku orang Sabah, bah. Semenanjung ketar-ketir. Apa yang sebenarnya terjadi di Sabah dan Sarawak? Mengapa kedua wilayah ini semakin berani bersuara? Yuk, kita bedah bersama. Untuk memahami isu ini, kita perlu kembali ke sejarah. Sabah dan Sarawak resmi bergabung dengan Malaysia pada 16 September 1963, membentuk federasi yang dikenal sebagai Malaysia. Namun hubungan antara wilayah semenanjung dengan kedua negeri ini sering kali dipenuhi dinamika yang rumit. Isu seperti kesenjangan pembangunan, alokasi dana, dan perlakuan yang dianggap tidak adil telah lama menjadi keluhan masyarakat Sabah dan Sarawak. Belakangan ini, kita melihat gelombang keberanian yang luar biasa dari masyarakat Sabah dan Sarawak. Gerakan seperti Borneo Awakening dan suara-suara dari tokoh lokal semakin lantang menuntut hak-hak mereka. Misalnya permintaan untuk mengkaji ulang perjanjian Malaysia 1963 MA 63 terus menjadi sorotan. Mereka merasa ada ketidaksesuaian antara janji dalam perjanjian tersebut dan realitas yang mereka alami saat ini. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidaklah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing, bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Ramai anak-anak Sabah yang terpaksa merantau jauh seperti mana yang telah disebutkan oleh yang berhormat Kota Belud tadi. Dan sehinggalah bila layanan daripada pihak kerajaan ataupun pihak pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat tidak mendapat layanan yang setimpal kepada Sabah, maka akhirnya rakyat yang ataupun masyarakat, terutama sekali masyarakat di Semenanjung juga, ada lagi yang menganggap kita ini sebagai pendatang, sehingga ada yang tidak mengenali pun bahasa yang kita gunakan di sini. Jadi saya mohon kepada kerajaan untuk memberikan perhatian yang lebih, terutama sekali kawasan-kawasan yang miskin ini, dan diberikan peruntukan yang secukupnya. Sekian, itu saja dari saya. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung.
Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Berdua tidak semestinya bercinta, bernikah tidak semestinya bahagia. Yang kecewa pastinya mahu berpisah. Sabah Sarawak masih bersumpah setia. Intai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. PRU tiba, dicari Sabah dan Sarawak. PRU habis, janji dilupakan. Tuan yang dipertua, jatuh cinta tidak seindah jatuh di tangga. Lebih baik sakit gigi daripada sakit makan hati. Ingatlah, tanpa Sabah dan Sarawak, Malaysia hanya sekadar kenang-kenangan. Terima kasih. Itu keluasan Persekutuan Tanah Melayu. Keluasan wilayah Sabah ialah 73.631 km persegi, manakala Sarawak pula 124.450 km persegi. Dicampurnya sekali, keluasan Sabah dan Sarawak adalah 198.081 km persegi. Dengan lain perkataan, 60% tanah negara baru Malaysia ini adalah Sabah dan Sarawak. Dan Persekutuan Tanah Melayu hanyalah 40%. Jadi Sabah dan Sarawak ini adalah tanah besar Malaysia. Tanah besar Malaysia. Jadi kalau Yang Berhormat Pasir Salak mengatakan bahwa Malaysia ini tanah Melayu, saya ingat ini adalah disebabkan pemikiran beliau masih lagi berpikir tentang Persekutuan Tanah Melayu. Dan dia bukan berpikiran Malaysia. Sebagai ahli parlimen daripada Sabah, saya menyangkal sekeras-kerasnya kenyataan beliau itu. Sebab dia mengelirukan, dia fakta tidak betul, secara sejarahnya tidak betul, dan sangat berbahaya dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Okey? Jadi, selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sarawak. Okey. Sekarang adalah upacara menurunkan bendera Malaysia. Okey. Turunkan dengan hormat. Okey, semua lihat, semua lihat. Kita menurunkan bendera Malaysia. Alright. Jadi kita akan menyanyikan lagu Sabah Tanah Airku. Sebagai simbolik, kita merdekakan negara Sabah dan menjadi negara republik. Okey. Ada lagu. Sabah tanah airku, negara kita yang tercinta. Apa dampaknya bagi Semenanjung? Banyak yang menyebutkan bahwa keberanian Sabah dan Sarawak ini membuat pemerintah di Putrajaya mulai ketar-ketir. Tekanan dari dua negeri ini memaksa pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan isu-isu di Borneo. Misalnya, kita melihat adanya pengakuan baru terhadap MA63 dan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara pusat dan kedua negara ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.